Malah hari ini dah ada gerakan. Apa yang disebut oleh Al-Quran, kalau kami terima pada akal, kami terima. Kalau akal kami tak boleh terima, kami tolak. Oh, dah ada gerakan orang ni, tuan-tuan. Yang dipelopori oleh orang Islam. Dia kata, mana-mana yang disebut oleh Allah, yang kami boleh terima dengan akal, kami ambil kisah tu. Tapi kalau kami kaji-kaji, tak boleh capai pada akal, kami tolak ayat tu. Ni kafir golongan ni, tuan-tuan. Jadi berhati-hati dengan anak cucu kita, yang mana golongan ni menguasai media sosial, dan anak kita pula kaki media sosial. Kita belajar dahulu, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia yang pertama sekali yang Allah Ta'ala cipta ialah Adam. Sampai Allah bagi tahu pada malaikat, aku nak ciptakan Adam, manusia atas muka bumi sebagai khalifah. Adam, maka kita semua ni daripada Adam. Tapi kita belajar dalam buku manusia dari beruk. Tulis dalam buku. Belajar. Kalau saya panggil tuan-tuan, anak-anak Adam, tak ada siapa marah. Cucu-cucu Adam yang saya hormati. Siapa marah? Angkat tangan. Cuba saya panggil sekarang. Cucu beruk semua. Cucu-cucu beruk. Anak cucu beruk. Tuan-tuan setuju tak? Bodoh. Apa nak jadi hari ni, tuan-tuan? Yang Quran cakap tak nak ikut. Yang tak tahu daripada mana teori, manusia percaya gila-gila. Darwin. Hidup berasaskan kepada teori. Yang Nabi Muhammad bawa kepada kita ini, Al-Quran ini, ialah fakta daripada Allah. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia adalah kitab yang tidak ada keraguan daripadanya. Tapi Ustaz, Nabi Muhammad naik ke langit, tak pakai kapal angkasa, tak pakai suit, angkasawan, tak bawa oksigen. Mana mungkin, Ustaz? Kita nak naik gunung Everest pun, setengah mati, Ustaz. Tak ada oksigen. Setengah mati, Ustaz. Bayangkan kalau kita naik kapal terbang menghadapi masalah. Tabung gas oksigen tu akan keluar automatik. Tak ada keluar benda tu, mati, Ustaz. Macam mana Nabi naik ke langit? Daripada sudut saintifik, Ustaz, impossible. Oh, dahsyat, tuan-tuan. Daripada sudut sains, tak mungkin manusia naik ke langit. Itu sudut sains. Ini mukjizat. Bila bertembung sains dengan mukjizat, sains akan kalah. Sebab hari ini manusia bercakap, sains mesti menang. Tak akan menang bila lawan mukjizat. Ini mukjizat. Sains tak akan dapat membuktikan apa yang berlaku kepada mukjizat. Sains tak akan dapat bukti bagaimana Nabi Ibrahim tak terbakar. Pasal apa? Pasal dia mukjizat. Sains tak akan boleh nak bagi buktikan macam mana laut boleh terbelah dengan tongkat. Pasal dia mukjizat. Nabi Musa. Kalau tuan-tuan dapat tongkat tu pun tak guna. Kalau kita dapat tongkat tu, Ustaz. Tongkat siapa? Tongkat Nabi Musa lah. Senang pergi Langkawi, Ustaz. Pukul je laut terbelah. Boleh naik kereta Myvi, Ustaz. Tak jadi apa akak? Sebab apa tak jadi pula? Kan tongkat tu. Tongkat tu bukan mukjizatnya. Mukjizatnya ke atas Nabi Musa. Akak bukan Nabi. Tak dapat guna apa pun tongkat tu. Begitulah dengan Isra' dan Mi'raj. Dianya mukjizat terhadap Rasulullah. Takkan berlaku lagi pada orang lain. Sebab ada orang mendakwa, dia berlaku pada tok guru dia. Nama dia Ayah Pen. Takkan berlaku lagi. Sebab anak murid Ayah Pen kata dia jumpa. Oh, saya jumpa Ayah Pen di langit. Oh, hebat Ayah Pen. Nampak benar nipu. Ini mesti gun Dunlop ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ni yang saya muliakan. Sains takkan boleh. Nak kaji takkan boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah kuasa Allah Ta'ala yang tiada had. Yang diberikan mukjizatnya, ditunjukkan kekuasaannya ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah tujuan Isra' tu sendiri pun
nak menunjukkan kekuasaan Allah. Kalaulah kekuasaan Allah, Nabi Muhammad naik ke sana pakai angkasawan, pakai kapal angkasa Apollo, di mana hebatnya Tuhan? Kalau Nabi Muhammad kena pakai baju angkasawan, jalan tergedek-gedek sana, di mana letaknya hebatnya Tuhan? Linuriyahu ayatina, tu di mana? Nah, di mana letaknya? Linuriyahu min ayatina, tu tak di mana? Maka Allah kata, bawa naik. Dengan buruknya, dengan Jibrilnya, semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Di samping Allah nak tunjukkan kepada Rasulullah kita apa yang hebat. Apa yang hebatnya? Baru sikit ditunjukkan. Memadailah Rasulullah sahaja yang pergi. Tak payahlah kita pergi. Tak payah kita pergi kat nak, tak payah pergi kat nak. Cukup Nabi cakap, kita percaya dah. Sebab Nabi tak pernah berbohong. Nabi tak pernah bohong, Nabi tak sorok apa. Nabi cerita, Nabi turunkan apa yang Nabi nampak pada kita. Maka memadailah kita percaya pada Rasulullah. Dan kata ayat 60 surah Al-Isra'. Dia kata, Isra' dan Mi'raj ini fitnatan linnas. Fitnah kepada manusia. Allah sebut dalam surah Isra' ayat 60 bahawa Isra' dan Mi'raj ini ialah satu peristiwa fitnah pada kita. Apa maksud? Ujian pada kita. Fitnah di sini, Tuan Haji, maksudnya ujian. Nak tengok percaya ke tak percaya? Nak tengok beriman ke tidak? Nak tengok beramal ke tidak? Maka ramai orang bila dengar kisah Mi'raj, dia geleng kepala. Takkan Nabi naik ke langit. Nabi mimpi kot. Nabi pergi dengan ruh kot, bukan dengan jasad. Macam-macam cerita, tuan-tuan. Malah hari ni dah ada gerakan. Apa yang disebut oleh Al-Quran, kalau kami terima pada akal, kami terima. Kalau akal kami tak boleh terima, kami tolak. Oh, dah ada gerakan orang ni, tuan-tuan. Yang dipelopori oleh orang Islam. Dia kata, mana-mana yang disebut oleh Allah, yang kami boleh terima dengan akal, kami ambil kisah tu. Tapi kalau kami kaji-kaji, tak boleh capai pada akal, kami tolak ayat tu. Ni kafir golongan ni, tuan-tuan. Jadi berhati-hati dengan anak cucu kita, yang mana golongan ni menguasai media sosial, dan anak kita pula kaki media sosial. Duk scroll, lama-lama otak dia pun scroll. Ya, sebab tak belajar. Dia belajar dengan media sosial yang scroll ni. Masalah tarikh ni pun orang bergaduh. Sekejap kata Ramadan, sekejap kata Rejab, sekejap kata 5 Hijrah, sekejap kata 9, sekejap kata 5 kenabian, sekejap kata 9 tahun kenabian, sekejap kata 18 bulan sebelum Nabi hijrah, macam-macam. Jadi ada orang kata Isra' ni tak berlaku pun, mimpi je. Sebab apa? Sebab tarikh tu pun tak sepakat. Oh. Okey. Dia kata tarikh pun tak sepakat. Dia suruh kita fikir pula. Ya fikirlah kan. Kalau tak tarikh pun macam ni macam mana kan? Cuba suruh dia tanya tarikh Tok Wan ni beranak bila. Tuan-tuan suruh dia tanya tarikh Tok pada Tok Wan ni bila tarikh dia. Tuan-tuan tengok tu, maha guru yang duk teropong. Dia kata dia tulis, dia dalam IC dia 67 umur dia. Tapi betul-betulnya 87. Begini Ismiza tengok dia. Umur dia 87. Tapi dalam IC 67. Ismiza tanya dia kenapa lain pula. Dia kata sebab lambat report tu tadi. Berapa ramai orang yang dulu main hentam saja buat IC. Opah-opah kita lah. Opah umur baru 80. Baru 40 opah. Mana ada opah tua. Ni IC tak tahu mana nak ingat masa tu lepas zaman Jepun. Main merdeka apa semua, main daftar. Mana aku nak ingat aku tarikh lahir bila, aku bubuh lah berapa pun. Yang hak report, yang ambil report pula, polis sing. Ambil sajalah. Masa itu semua polis sing belaka. Sebab tu macam-macam tulisan. Marzuki ditulis, Marjuki ditulis gitu saja. Macam-macam tu zaman itu. Sebab tu tarikh ni kita tak nampak. Dia bukan masalah besar tarikh. Yang pentingnya Allah sebut dalam Quran. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, benda tu sahih berlaku.
Cuma orang Islam ni, dia suka bergaduh. Di Malaysia, kita pegang dengan pendapat 27 Rejab. Beberapa bulan sebelum dihijrahkan Rasulullah ke Madinah. Selepas kematian isteri baginda Siti Khadijah dan Abu Talib. Ada yang kata 9, atau yang kata yang 10 kenabian. Ada yang kata 11 kenabian. Tapi kita ambil 18 bulan sebelum berpindah Nabi SAW ke Madinah. Sebab perintah sembahyang itu belum lagi diwajibkan ketika Siti Khadijah masih hidup. Selepas Khadijah mati, wafat, baru diwajibkan perintahnya. Jadi sebab itu mereka mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku selepas kewafatan, kematian isteri Nabi yang tercinta, Siti Khadijah. Maka Malaysia ni pegang ulama'-ulama' kita daripada dulu kala, dari dulu kala, bila 27 Rejab. 18 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tetap ulama'-ulama' kita di Nusantara, di Malaysia, tanah Melayu ni khususnya, memang dia pegang tarikh ni, bulan Rejab 27. Beberapa belas bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, 18 bulan. Setahun lebih. Tak ada masalah apa je. Tuan Haji, bila mari puak-puak ni pula dia bawa. Sebenarnya pendapat yang mengatakan 27 Rejab itu sebenarnya sekejap kali kanan, sekejap kali kiri. Sebenarnya pendapat At-Tabari mengatakan bahawa sebenarnya pendapat ni lalah kita pun pening. Puak-puak ni datang tuan-tuan bukan nak bagi faham, dia memeningkan orang. Puak mana ustaz? Mana saya tahu. Pergi cari sendiri. Ya? Benda yang dah muktamad, uruf dipegang di tanah air kita, dirombak balik. Bila dirombak balik, kacau. Sebab tu hari ni kita kacau. Kacau. Bang, azan semayang Jumaat. Kita buat 2 kali. Mari puak-puak. Ni sebenarnya, sudah. Sekali je azan Jumaat. Dah bergaduh pula dah 2 kali Jumaat azan. Sebenarnya tarawih ni, sudah. Nabi dia tak buat 20. Sebenarnya, dah bergaduh pula. Dulu elok je sembahyang tarawih, tak bergaduh. Sekarang 8, sekarang 20, sekarang 8, sekarang 20. Tuan-tuan tunggu lagi sebulan lebih ni. Bergaduh pula. 20 ke 8? Kita ambil 20 lah. Mana ada Nabi buat 20? Sudah. Dulu kau buat. Dulu aku tak tahu, sekarang aku dah tahu. Ni golongan yang takkan selesai, tuan. Benda khilafiyah ni, dia takkan selesai sampai bila-bila pun. Sebab tu kita di Malaysia, kita pegang 27 Rejab. Beberapa bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Muktamad kita pegang. Akhirnya kita hidup beratus tahun di Malaysia ni Islam. Tak ada bergaduh bila buat Isra' Mi'raj. Tapi hari ni kalau buat Isra' Mi'raj orang jadi pening. Tahun lepas ustaz tu kata bulan Rejab, tahun ni kata pula bulan Ramadan pula, pada satu betul je ni. Dia duk bawa benda khilafiyah dalam masyarakat. Sebab ada pendapat mengatakan bahawa Isra' Mi'raj ni berlaku bulan Ramadan. Yang kita duk sebut Rejab. Beratus tahun Rejab. Mari dia pula Ramadan. Nasib baik dia tak bawa Syawal, Muharram, Safar. Jadi 3 anak amak albab kita, Muharram, Safar. Anak menantu ayah. Nampak tuan-tuan ni? Nampak apa? Alhamdulillah. Kopinya melekat, hitam melekat. Tak ada gula, tak ada mana. Ini nama dia tompel tuan-tuan ni. Muharram, Safar semuanya ada ni. Dah tetap, dah cantik dah kita buat. Tapi golongan ni dia mari pula. Akhirnya kita tak sepakat. Bila kita buat bulan Rejab, Isra' Mi'raj, dia duk perli kita. Ya ke bulan Rejab? Dah bulan Ramadan, korang bulan Rejab. Kita pun rasa tak semangat. Lama-lama tak buat. Lama-lama kita tak ingat Isra' dan Mi'raj. Sebab apa? Sebab jadi bergaduh. Padahal biasa manusia mempunyai pelbagai pendapat. Sebab zaman kita dulu, macam zaman ayah kita, tok kita dulu, bukan ada satu tarikh yang tetap. Dia bukan ada arkib.
Zaman dulu bukannya ada muzium, ada arkib, ada arkib negara yang mencatat setiap perkara yang berlaku. Arkib sekarang ni pun lepas merdeka baru tubuh. Zaman Jepun tak ada arkib. Zaman para meswara hang tua lagi tak ada. Okey, tak ada. Maka sebab itu pelaksanaan tahunnya, penetapan tahun hijrah bila nak kira kalendernya, zaman Umar baru kira. Zaman dulu dia ngikut. Ini tahun gajah, yang ni tahun banjir, yang ni tahun perang. Dia tidak ada angka khusus pada masa itu. Kemudian datang Saidina Umar Al-Khattab, sekarang kita buat kiraan tahun. Permulaan Nabi hijrah ke Madinah itu tahun pertama. Maka dia dipanggil tahun pertama hijrah. Itu kira dia. Macamlah kaedah kita dengan tok nenek kita. Opah umur apa dalam IC? Opah dah 90 lebih. Tapi tak tahulah. Dalam IC opah baru 60, tapi tengok rupanya dekat 100 opah ni. Jadi pasal apa? Pasal kiraan dulu main hentam saja. Itu zaman opah kita. Tetapi yang ulama-ulama ni dia menetapkan tarikh-tarikh ni, dia kira umur ni berapa. Khadijah mati bila. Dia tetapkan di situ. Maka kita ulama di Nusantara ni memilih bulan Rejab 27 hari Isnin malam pada 18 bulan sebelum berlakunya hijrah Nabi ke Madinah. Itu kita pegang. Jadi kalau tuan-tuan nak pegang bulan Syawal, tuan-tuan nak pegang Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj tahun yang kelima, tuan-tuan nak pegang itu pendapat-pendapat yang macam-macam, terpulanglah. Saya pun tak kata betul, saya pun tak kata salah, terpulang pada tuan-tuan. Tapi kita di Malaysia ni ambil yang uruf, ambil yang banyak, maka itu tarikh dia. Kalau ada penceramah yang datang, tak, dia berlaku 5 Ramadan pada bulan tahun yang kelima kenabian, terpulang kat dia. Terpulang kat dia, letak dia. Kita tak kata dia salah, kita tak kata dia betul. Mungkin dia belajar dekat Madinah dulu macam tu. Mungkin dia belajar dekat Jordan dia macam tu, mana kita tahu. Okey. Wallahu a'lam.